Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dah nak tengah hari dah ni. Okey, so berjumpa lagi kita pada minggu ini setelah berapa minggu saya tak buat PDPR. Okey, sebab saya terlibat dengan kursus. So dah berapa minggu dah pening kepala saya berkursus. Okey, so hari ini kita akan sambung topik kita yang sebelum ni, iaitu muka surat 108 di buku teks. Okey, tengok buku teks awak muka surat 108. Hari ini kita nak belajar tentang kitaran air semula jadi. Okey, apa itu kitaran air? Okey, kejap Okey, kitaran air semula jadi ni ialah kitaran air semula jadi ni adalah satu kitaran atau satu proses yang berlaku berulang kali. Bila kita sebut tentang kitaran ni, maksudnya proses tu berulang, jadi balik, ulang balik, jadi sampailah satu hari nanti dia berhenti. Sebab tu kita panggil dia kitaran. Jadi bila kita sebut kitaran air semula jadi, maksudnya kitaran satu proses berulang kali yang berlaku pada air secara semula jadi. Okey, kita tengok bagaimanakah kitaran air semula jadi berlaku. Okey, kita tengok yang bawah tu dulu. Okey, kita air semula jadi berlaku berterusan untuk membekalkan air kepada hidupan dan menyejukkan bumi kita. Macam saya bagi tahu tadi, kitaran air ni dia berlaku secara berterusan, berulang kali proses ni dan tidak pernah berhenti. Okey, kenapa? Sebab bila berlakunya kitar air semula jadi ni, dia membekalkan air kepada hidupan. Kandai kata satu hari tiba-tiba proses kitaran air semula jadi ni berhenti. Dia tak berlaku. So apa yang akan terjadi ialah berlakunya gangguan air. Kita tidak ada atau kita akan jadi kekurangan sumber air. Dan pernah terjadi, kita namakan situasi itu sebagai musim kemarau. Kemarau ni maksud dia tak ada hujan. Dan air menjadi semakin lama semakin kering. Selalunya bila jadi kemarau ni adalah pada waktu musim panas. So kita tengok apakah yang dimasukkan dengan kitaran air. Kita tengok nombor 1. Nombor 1 tu. Kalau perhatikan dalam gambar tu dia kata kami air. Air tu datang dari mana? Datang daripada laut, daripada sungai, daripada semua tempat sumber air. Dari sungai, dari longkang, dari parit, dari air terjun. Nanti dia akan mengalir masuk ke dalam laut. Contoh macam kita, Sungai Perak. Sungai Perak dekat Teluk Intan ni, kita tengok Sungai Perak besar kan. Air dia mengalir dan mengalir, dia akan masuk sampai ke mana? Dia akan masuk sampai kat Bagan Datuk tu. Kat area Bagan Datuk tu dia akan mengalir dan di penghujung sungai tu dia akan bersambung dengan laut. So air sungai tu akan mengalir masuk ke dalam laut. Bila dia mengalir masuk ke dalam laut, dia akan terdedah kepada cahaya matahari. Bila dia terdedah kepada cahaya matahari, macam kalau kita letak satu air kat luar. So lama-lama bila dia terjemur, apa jadi? Air tu akan hilang, betul tak? Air tu akan kering. Sama juga macam air di laut. Apabila dia kena cahaya matahari, air tersebut akan menyejat. Dia kering tu maksudnya proses tu kita namakan sebagai proses penyejatan. Dia akan menyejat menjadi wap air. Kat mana selalu kita boleh tengok wap air ni? Wap air ni selalu bila air tu dalam keadaan panas. Contoh kalau awak masak air, awak tengok dia menggelegak, dia ada asap. Asap tu di atas air tu, dia bukan asap macam kita bakar sampah tu. Asap dia berbentuk wap air, dia tak ada bau. Bila kita sentuh dia panas. Wap air ni akan
Air tersebut bila dia panas kena cahaya matahari, dia akan tersejat. Tersejat dia menjadi wap air. Kemudian apa yang jadi? Bila dia jadi wap air, dia akan jadi ringan. Dia akan jadi ringan. Okey, dia pergi ke nombor 2, wap air. Dia akan naik ke atas. Bila dia naik ke atas, okey, nombor 2 tu dia pergi ke nombor 3. Tengok nombor 3. Okey, bila dia pergi ke nombor 3, dia akan bila dia dah naik ke atas, naik tinggi sampai ke kawasan langit sana, kawasan yang tinggi, dia akan berkumpul. Dia akan berkumpul atau dia terkumpul menjadi awan. Wap air yang terkumpul ni dia akan sejuk. Dia akan sejuk. Kalau tadi kan saya kata bila dia kena cahaya matahari dia akan tersejat jadi wap air. Dia dalam keadaan panas. Bila dalam keadaan panas dia ringan, dia akan naik ke udara. Bila dia naik, bila lagi tinggi dia naik, lagi dia sejuk. Sebab tu kalau kita naik, contoh kita pergi naik kat gunung. Contoh macam sekarang ni semua orang sibuk nak pergi Cameron Highland. Kenapa kat Cameron Highland sejuk? Sebab dia berada di kawasan yang tinggi. Kalau awak naik tinggi, lagi tinggi awak naik, lagi sejuk. Lagi tinggi gunung tu, kalau awak naik gunung lah. Kalau awak naik gunung, lagi tinggi awak naik gunung, lagi sejuk. Kenapa? Sebab tekanan udara semakin tinggi, semakin sejuk. Okey. So, bila dia dah sejuk, dia akan berkumpul. Bila dia kumpul, dia menjadi titisan air. Contoh macam mana dia jadi titisan air ni? Pernah tak tengok dekat cawan, kat gelas? Bila awak minum air, dalam cawan tu ada ais. Tapi yang peliknya dekat luar pun ada air, titik-titik air. Kenapa dia ada titik-titik air? Sebab udara di sekeliling dia disejukkan oleh ais tersebut. So dia menjadi titisan air. So bila dia jadi titisan air, dia akan membentuk sebagai awan. Sebab tu kita kata kalau musim panas, musim yang terlalu panas, kita tengok di langit, awan pun tak ada. Sebab apa? Okey, sebab dia tak dapat nak sejuk sebab keadaan udara terlalu panas. Okey, so yang pertama dia dalam keadaan air. Dia naik, dia dipanaskan, dia menjadi wap air. Bila dia jadi wap air, dia naik tinggi lagi dan dia sejuk. Semakin sejuk, dia menjadi titisan air dan dia berkumpul menjadi awan. Okey. Ada yang kat tangan nak tanya apa? Nanti kalau kita naik gunung, ke atas tu sejuk, habis hilang semua peluh. Apa dia? Habis hilang apa? Nanti kalau kita naik gunung sejuk sangat, peluh-peluh, kalau kita peluh-peluh dari sana panas-panas, terus hilang. Terus hilang? Tak adalah. Kalau kita naik gunung, lepas tu kita berpeluh-peluh, dia tak hilang, dia masih akan tersejat. Dia tersejat, dia kering, dia menjadi wap air dan kemudian dia akan naik lagi sampai setinggi awan. Bila dia dah setinggi awan tu, dia akan berkumpul menjadi awan. Okey, next kita tengok muka surat 109 pula. Sambungan dia daripada nombor 3. Kalau kat buku teks awak, dia sebelah je kan. Okey, daripada nombor 3, dia pergi pula nombor 4. Kita tengok nombor 4. Okey, bila awan tu, bila titisan air tu kumpul jadi awan dan bila awan tu sampai satu masa dia dah terlalu besar. Dia terlalu besar dan dia terlalu berat. Dan macam mana kita nak tengok awan yang besar dan awan yang berat ni? Kalau kita tengok di langit, dia berwarna kehitam-hitaman. Kita panggil dia awan yang hitam. Awan yang gelap. Bila dia dah terlalu gelap, maksudnya titisan air terlalu banyak dalam awan tersebut. So, apa akan jadi? Bila dia dah terlalu berat, dia akan turun. Awan tersebut dah tak boleh tampung
dia akan turun dan jatuh sebagai hujan. Itu yang kita tengok, oh ada hujan. Okey. Dan kenapa dia jadi titis-titis air? Okey, sebab dia dalam bentuk titisan air. Bila dia jatuh, dia jadi dalam titisan. So bila dia jatuh, dia turun sebagai hujan. Okey, turun, dia akan kembali semula. Dia mengalir melalui sungai, mengalir melalui longkang, parit, mengalir berkumpul, dia akan masuk ke dalam sungai. Daripada sungai, dia akan terus mengalir ke dalam laut. Okey. Dalam dan dia jadi semula proses tu dia kembali kepada proses nombor 1 balik. Ulang balik. Nombor 1 pergi nombor 2. Nombor 1 air tu panas. Nombor 2 dia jadi wap air. Kemudian dia naik menjadi awan pada nombor 3. Dan kemudian bila awan tu dah berkumpul, dah berat sangat, dia akan turun sebagai hujan pada nombor 4. Kemudian dia mengalir balik ke dalam laut. Dia dipanaskan, naik balik. Proses tu akan berlaku berulang-ulang kali. Sampailah satu hari dia terhenti. Sebab itulah nama dia kita panggil sebagai kitaran air. Proses tu berterusan, berulang-ulang dan tak pernah berhenti. So awak ingat tu, kitaran. Okey. So kita tengok muka surat seterusnya. Okey, hari ni tadi kita dah tengok tentang kitaran air. So kita tahu bahawa kitaran air itu dia berlaku berulang kali, berterusan, berulang-ulang. Nanti itulah. Okey. Tu yang warna. Tutup mic kejap. Bila saya bercakap, bagi saya cakap dulu. Lepas tu bila awak nak bertanya ke apa ke, awak buka mic, tak ada masalah. Okey, so saya ulang sekali lagi. Apa tadi? Tentang kitaran air. Kitaran air tu proses tu dia akan berlaku. Okey, kemudian bila dia dah habis, dia akan ulang semula. Jadi balik langkah nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4. Lepas tu dia, bila dah sampai 4, dia akan kembali balik nombor 1 berulang-ulang kali. Andai kata satu hari tiba-tiba dia tak berlaku, dia terhenti sampai nombor 4 je. Tak pun kadang-kadang dia sampai nombor 3 je. Sampai nombor 3 je, apa jadi? Dia tak akan jadi hujan dan apa jadi? Musim tu akan jadi musim kemarau. Kita akan berlaku masalah kekurangan air. Okey, so seterusnya kita tengok tentang udara. Sebelum ni kita dah belajar tentang air. So sekarang ni kita tengok pula udara. Kita tahu ada udara, betul tak? Kita tahu ada udara, kita boleh rasa. Okey, tetapi kita tidak nampak. Betul tak? Ada orang yang nampak udara ke? Tak. Tak ada orang. Tak ada orang yang boleh nampak udara. Okey, apa udara ni dia dalam satu keadaan yang kita panggil dia sebagai lutsinan. Dia tak nampak tapi kita boleh rasa. Kita boleh rasa ada angin, kita bernafas. Paling senang sekali orang terkentut. Betul. Orang terkentut. Kita tak nampak siapa kentut tapi tiba-tiba je bau busuk. Kat kelas selalu macam tu kan. Tiba-tiba je bau busuk dalam kelas. Siapalah terkentut. Semua tak mengaku. Semua tak mengaku. Tanya siapa kentut ni? Tak ada mengaku. Tapi selalunya orang yang pertama yang bising tu lah orang yang kentut selalunya. Kalau secara teorinya lah, siapa kentut ni? Dia lah tu yang kentut tu. Sebab dia yang bau dulu. Okey. Tengok pada muka surat. Kenapa lampu saya tak ada? Okey. Tengok pada muka surat 110, kita sambung topik udara. Udara berada di sekeliling kita. Di sekeliling kita ada udara. Kita tak nampak tetapi kita boleh rasa. Kita tahu ada kehadiran udara tersebut. Okey, kita tengok. Udara berada di sekeliling kita.
udara juga terdapat di dalam air. Dalam air pun ada udara. Kalau tak ada udara, macam mana pokok-pokok tumbuh dalam air? Macam mana ikan nak bernafas kalau tak ada udara? Tapi dalam air dia memerlukan satu organ pernafasan yang khas. Okey, kemudian dalam tanah pun ada udara. Kalau tak ada udara macam mana cacing nak hidup? Kan? Okey, udara terdiri daripada beberapa jenis gas. Udara kita ni ada banyak gas. Okey, seperti oksigen dan karbon dioksida. Oksigen dan karbon dioksida ni sangat penting kepada manusia, kepada haiwan dan kepada tumbuhan. Semua hidupan, tiga hidupan ni, manusia, haiwan dan tumbuhan sangat bergantung kepada oksigen dan karbon dioksida. Okey, siapa yang angkat tangan tadi? Nak tanya ke apa? Kalau awak ada soalan nak tanya, awak angkat tangan. Bukan angkat tangan kamera. Tekan dekat yang gambar raise hand tu. Okey. Tengok dekat dalam muka surat 110 tu. Pertama, manusia bernafas. Okey, semua orang bernafas. Kalau kita tak bernafas, kita akan mati. Saya baru je malam tadi kehilangan seorang kawan lagi. Kawan saya meninggal. Cikgu daripada Sungai. Okey, meninggal disebabkan COVID-19. Meninggal di Hospital Teluk Intan. Saya baru tahu pagi tadi. Okey. Cuma tengok bagaimana kita nak tahu bahawa seorang manusia itu masih hidup. Okey, dia menjalankan proses pernafasan. Okey, tengok budak tu cakap yang tengah tiup apa tu, belon ke apa ke kan? Okey, oksigen diperlukan oleh benda hidup untuk bernafas. Kita nak bernafas, kita perlukan oksigen. Manusia dan juga haiwan memerlukan oksigen untuk bernafas. Tapi kalau tumbuhan dia lain pula, dia terbalik. Manusia dia perlukan oksigen nak bernafas. Dia sedut oksigen tapi dia keluarkan karbon dioksida. Kita sedut. Bila kita sedut nafas, kita menyedut oksigen. Bila kita hembus nafas, kita mengeluarkan karbon dioksida. Kita buang. Karbon dioksida tu adalah racun bagi badan kita. Bagi manusia dan haiwan. Tetapi tumbuhan pula dia lain. Tumbuhan Allah cipta terbalik pula. Tumbuhan dia sedut pula, dia memerlukan karbon dioksida tu. Dia sedut karbon dioksida dan dia mengeluarkan oksigen. Sebab itulah manusia dengan haiwan sangat-sangat bergantung dengan tumbuhan. Sebab tu kalau awak duduk di kawasan yang banyak pokok, contoh balik kampung ke ni, dah boleh merentas negeri ni, balik kampung ke, apa namanya, pergi jalan-jalan ke di kawasan yang banyak pokok. Yang di banyak pokok. So kawasan yang banyak pokok ni kita akan rasa lebih segar. Lebih bersih udara dia sebab banyak pokok, so dia banyak oksigen. So udara dia lebih segar. Daripada kalau kita duduk contoh kat Tok Intan ni, rumah kita pokok pun tak ada kat tepi rumah. So udara dia kekurangan oksigen. Bukanlah saya kata tak ada langsung oksigen, ada, tapi tidak tidak sebanyak di kawasan yang banyak pokok. Okey, seterusnya kita tengok. Selain daripada manusia bernafas, kita perlukan oksigen. Kita tengok dalam tanah tu ada busut tu, tengok. Busut anai-anai. Anai-anai juga bernafas di dalam tanah. Walaupun kita duduk dalam tanah, tapi dalam tanah juga ada gas oksigen. Kalau tidak, macam ni kita nak bernafas. Cuma dia punya gas oksigen tak sebanyak tak sebanyak di luar permukaan. Cikgu. Ya. Anak-anak itu apa? Anak-anak itu dia macam ulat yang kecil-kecil warna putih. Dia suka duduk kat kawasan yang ada kayu. Anak-anak ini bahaya sebab kalau rumah-rumah lama, rumah-rumah yang ada kawasan yang ada papan, ada kayu, anak-anak ini suka makan. Dia akan buat sarang dan dia akan makan.
So rumah tu jadi reput. Kayu tu jadi reput. Katalah awak balik rumah nenek yang dah lama-lama rumah nenek opah awak ke, rumah tu awak yang buat daripada papan, cantik. Cikgu, Ya. kat rumah saya pun pernah ada anai-anai. Anak-anak ni adalah sejenis serangga. Dia berwarna putih-putih sikit. Okey, dia serangga yang kita gelar dia sebagai antara serangga perosak. So kalau anak-anak ada kat rumah, kita kena cepat-cepat kalau boleh bunuh dia. Sebab apa? Sebab dia serangga perosak. Jadi apa dia akan merosakkan kawasan yang mempunyai kayu. Kadang-kadang kalau kat rumah kita rumah batu, rumah buat daripada simen kan, tapi ada kabinet, ada amari daripada papan. So nanti bila ada anak-anak ni dia akan makan, kita tak sedar, tahu-tahu dah reput. Kali angkat patah, pecah. Kalau rumah papan tu naik-naik roboh rumah. Sebab apa? Sebab anak-anak ni dia akan buat sarang dalam kayu tu dan dia akan makan kayu tu. So dia dianggap sebagai serangga perosak. Okey, seterusnya kita Kalau kena tangan kita, kalau kena tangan kita tak ada apa. Dia bukan makan tangan, dia makan kayu. Awak letak tangan awak, dia lari. Sebab apa? Busuk, tak basuh tangan. Okey. Baru korek hidung, letak tangan kat anak-anak. Anak-anak tu lari. Okey, dia tak akan, mungkinlah gatal-gatal, jadi gatal-gatal sikit. Tapi, dia tak adalah sampai digigit makan tangan awak. Dia cuma makan kayu. Okey. Next, kita tengok muka surat 111. Sebelah dia. Okey, tadi saya dah tunjukkan bahawa manusia dan haiwan bernafas. Manusia dan haiwan sedut oksigen, keluarkan karbon dioksida. Betul tak? Tengok dekat gambar kerbau tu. Karbon dioksida dibebaskan semasa benda hidup bernafas, iaitu manusia dan haiwan. Manusia dan haiwan, kalau kita hembur nafas kita tu, maknanya kita sedang mengeluarkan karbon dioksida. Tapi tumbuhan dia berbeza. Dia akan sedut karbon dioksida tu dan dia akan buang atau dikeluarkan pula oksigen. Sebab tu manusia dan haiwan sangat bergantung dengan tumbuhan. Okey, tengok ikan. Gambar ikan tu. Ikan juga bernafas di dalam air. Macam mana dia bernafas dalam air? Dalam air sebenarnya ada gas oksigen, ada udara. Tetapi kalau manusia kita tak sesuai lah. Sebab kita tidak ada organ yang dinamakan insang. Kalau ikan dia ada insang, manusia dia ada paru-paru. Dalam badan kita ada paru-paru. Dan paru-paru tidak sesuai digunakan di dalam air. Tapi kalau ikan, dia ada insang dan insang ni boleh menapis air dan mendapatkan gas-gas oksigen ataupun udara di dalam air tersebut. Tapi kalau manusia, kita punya organ pernafasan paru-paru. Jadi kalau kita masuk air, dia tak sesuai untuk air. Jadi bila kita tersedut air, terlampau banyak, kita boleh mati lemas. Kita boleh mati lemas. Tapi kalau ikan, dia boleh, organ dia, pernafasan dia adalah insang. Insang tu bila masuk air, dia boleh tapis air tu, dia ambil udara, air akan dikeluarkan semula. Itu beza pernafasan antara manusia dengan ikan. Tapi cuba kita angkat ikan, kita letak dekat darat. Apa jadi kat ikan? mati. Kenapa dia mati? Tak ada oksigen. Okey, dia mati sebab dia tak ada udara, tak ada oksigen. Sebab apa? Sebab organ pernafasan dia, insang tu tak boleh digunakan di darat. Dia tak boleh nak sedut udara, dia kena ada air. Sama juga macam manusia, kalau masuk air kita tak sesuai, kita boleh mati. Okey, tengok tu. Semua benda hidup memerlukan udara untuk bernafas. Kita perlukan udara untuk bernafas. Okey. Okey. So,
kita tahu bahawa benda hidup memerlukan udara untuk bernafas. Kalau tak ada udara, kita tak boleh bernafas. Kalau tak ada air, kita boleh mati dalam masa 3 hari. Kalau kita tak minum air. Kalau tak ada makanan, kita boleh bertahan sampai seminggu tak ada makanan. Tapi ada air, kita masih hidup. Tapi kalau tak ada udara, 3-4 minit tak ada udara, kita boleh mati. Kita boleh mati kelemasan sebab tidak ada udara. So beringat tu. Okey, so kita tengok muka surat 112. Okey, kita tengok ciri-ciri atau sifat bagi udara. Pertama, udara boleh bergerak. Kenapa udara boleh bergerak? Dia bukan bergerak, bukanlah dia jalan kaki ke, bukanlah dia naik kereta ke, dia naik motor ke, tapi kita tahu bahawa udara bergerak. Macam mana kita tahu udara bergerak? Okey, apakah yang dimasukkan dengan udara bergerak? Udara yang bergerak dikenali sebagai angin. So kita rasa duduk kat luar rumah tiba-tiba ada rasa angin sedap je. Okey, angin kalau kita pergi tepi sungai, kita pergi tepi pantai, angin kuat, betul tak? Kita pergi Teluk Batik, duduk tepi pantai tu, angin kuat. Kenapa? Okey, angin Saya pernah pergi Teluk Batik dah. kenapa kita boleh rasa udara bergerak tu? Udara yang bergerak ni kita panggil sebagai angin. So angin ni kita tak boleh nampak, tetapi kita boleh rasa. So kita tahu bahawa udara tu bergerak. Okey, tahukah kamu bahawa angin memberikan pelbagai kesan dalam kehidupan manusia? Kalau tak ada angin, banyak benda kita tak boleh buat. Tapi bila ada angin, banyak benda kita boleh buat. Okey, kita tengok yang pertama. Budak 2 orang tu, abang, angin sedang bertiup. Awak pun pergilah petang ni, pergi padang spidi, main layang-layang kat padang spidi, kan? Siapa pernah main layang-layang kat padang spidi? Saya. Main bubble ke, kan? Saya. Pergi kat padang spidi tu, main layang, main bubble, jogging, kan? Main apa lagi? Jalan-jalan, okey. Sebab terhintam bukan ada tempat pun nak jalan, situ je lah. Makan aiskrim, tepi tu ada jual aiskrim. Okey, abang, tengok abang, angin sedang bertiup. Okey, so abang dia pun cakap, inilah masa yang sesuai untuk bermain layang-layang. Kenapa? Sebab angin membantu layang-layang terbang tinggi. Siapa yang selalu main layang-layang? Saya dulu juara main layang-layang ni. Masa saya kecil. Saya main layang-layang. Kadang-kadang. Kalau main layang-layang ni kelas, main layang-layang kita perlu kawasan yang ada angin. Kalau tak ada angin, awak tarik macam mana pun, dia takkan terbang. Okay, tapi bila layang-layang tu dah tinggi, dia dah tinggi, okey, kita tarik tali dia panjang, dia dah tinggi. Bila dia dah tinggi, okey, di kawasan yang tinggi, okey, dia ada banyak angin. Jadi layang tu akan terbang je. Okey, kita tinggal kontrol sahaja. Okey, tengok. Anak dia nampak kat tepi pantai ni, kalau pergi Lumut, kat Lumut kan banyak kapal layar, betul tak? So dia tanya, ibu, bagaimanakah kapal layar boleh bergerak? Kita tahu ada kapal layar dia tak ada enjin. Ada kapal layar ada enjin. Tapi ada kapal layar dia tidak ada enjin. Kalau kapal yang ada enjin tu, kita tak panggil kapal layar lah. Kita panggil kapal laut sebab dia ada enjin. Tapi kalau kapal layar ni dia ada layar, dia ada kain dia. So tengok macam dalam gambar tu. Okey, macam mana kapal layar bergerak? Kapal layar boleh bergerak sebab ada angin. Lagi kuat angin, lagi laju kapal layar tu bergerak. Okey, kalau zaman dulu-dulu kapal yang besar-besar, okey, dia bergerak menggunakan layar. Dia menggunakan angin. Bila dia buka layar dia besar-besar, angin tolak, kapal tu akan bergerak dengan lebih laju. Contoh kalau awak tengok cerita Pirate of Caribbean. Pirate of Caribbean ni, kalau awak tengok dia, kapal dia besar, dia ada layar.
Okay, kenapa dia ada lanun-lanun tu pakai kapal layar? Sebab Dia kapal dia tidak ada berpegang enjin. dengan lanun lain. Dia tak ada enjin. Kalau ada enjin tu kita tak panggil kapal layar, kita panggil dia kapal laut. Contoh kalau awak pergi kat Lumuk, kat pelabuhan tu ada kapal besar-besar. Dia tak ada layar pun tapi dia menggunakan Cikgu pernah enjin. pergi Lumut ke? Allah selalu pergi. Kapal saya. Oh yo, selalu. Okay. Next, kita tengok muka surat 112. Okay. Angin yang bergerak boleh menerbangkan layang-layang dan juga menggerakkan kapal layar. Kita tahu layang-layang contoh kalau nak terbang kita perlukan angin. Kapal layar kalau nak bergerak juga perlukan angin. Kalau tak ada angin, awak duduk je lah atas kapal layar tu tak bergerak-gerak. Kalau tak ada angin, awak main layang-layang tak terbang-terbang layang-layang awak. Orang layang-layang terbang ke atas, awak layang-layang kat bawah. Jatuh sebab apa? Tak ada angin kan. Penat awak berlari nak bagi dia naik pun dia tak naik sebab kekurangan angin. Okey, so kita tengok. Berikan kesan baik angin dalam situasi berikut. Okey, yang pertama, siapa tahu gambar apa tu? Ni Yang gambar mana? apa ni? Yang macam kipas ni. Dia macam kipas angin. Macam kipas angin tapi dia bukan kipas angin. Kalau besar macam tu Itu elektrik ke? Kalau besar macam tu kipas angin, okey, letak kat rumah awak, terbang semua orang dalam rumah tercampak-campak. Sumber untuk elektrik ke? Okey, siapa yang cakap tadi tu? Itu adalah sumber untuk menjana elektrik. Menjana elektrik, tetapi kita tak panggil dia kipas. Nama dia adalah apa? Kipas Siapa tahu? Kincir angin. Kincir angin nama dia. Kincir angin ni okey, selalunya diletakkan. Saya ingat lupa. Kincir angin ni kelas selalunya diletakkan di kawasan-kawasan yang banyak angin. Tujuan dia adalah untuk bila kincir angin, bila kipas dia tu berpusing, ditiup angin, dia akan menjana elektrik. Tapi kat Malaysia kita jarang gunakan kincir angin. Kalau awak nak tengok banyak kincir angin ni, awak pergi ke negara Belanda. Holland. Belanda ataupun Holland, kalau pergi banyak kincir angin ni dekat tepi-tepi pantai dia sebab dia orang menjana elektrik dengan menggunakan angin. Kita kalau di Malaysia banyak menggunakan empangan air. Okey, seterusnya jemur baju. Apakah kesan baik untuk jemur baju ni? Kesan baik angin. Bagaimana angin membantu awak jemur baju? Siapa boleh bagi tahu? Angin tu kering. Kejap, okey, saya tengok Ashri dulu nak jawab tadi. Ashri, cuba jawab. Angin tu aku tak tahu nak macam mana. Saya. Okey. Siapa lagi nak jawab? Faris, cepat. Cepat kering. Cepat kering. Okey, bagus. Bila ada angin kelas, kalau kita nak kalau kita nak tutuplah dulu mic. Tutup dulu mic. Okay, bagi cikgu cakap kejap. Okey. Bila ada angin yang bergerak, bila kita nak jemur baju, lebih cepat kering. Tak percaya awak jemur baju dekat kawasan yang ada angin dengan satu lagi kawasan yang tak ada angin. So, kawasan yang ada angin akan lebih cepat kering. Sebab tu kadang-kadang kalau kita nak cepat keringkan baju, kita jemur kat dengan kipas. Kan? Kita jemur dekat dengan kipas sebab kita nak bagi dia cepat kering. Okey kelas. Tengok. Seterusnya itu ialah kesan baik. Kita tengok pula kesan angin yang kencang. Angin kencang bila terlalu kuat. Terlalu kuat angin ni kita panggil dia sebagai angin yang kencang.
ada beberapa bulan lepas ada kes ribut, banyak pokok tumbang, banyak bumbung tercabut. Sekolah kita pun kena. Ada bumbung dekat kantin terbang. Sebab apa? Sebab angin terlalu kuat. Tapi nasib baik masa tu awak semua PDPR di rumah. Dia jadi waktu petang. Habis bumbung dekat kantin sekolah kita tercabut. Sebab petang tu memang ada ribut, angin kuat. So kita tengok. Ribut angin. Ribut memanglah angin, takkan kentut awak pula. Okey, kesan angin yang kencang. Kita keluar habis terbang baju kita. Kalau awak kentut dia tak jadi ribut, dia jadi membunuh sebab busuk. Kalau angin kencang, dapat lagi kalau awak makan telur rebus banyak kan. Okey, kita tengok kesan angin yang kencang. Okey, bila angin ni terlalu kuat, terlalu laju, dia boleh menyebabkan jadinya ribut. Tengok, pertama dia menyebabkan ombak. Okey, kalau nak tahu ombak yang ada dekat laut tu terjadi disebabkan pergerakan angin. Kalau angin terlalu kuat, ombak akan jadi terlalu besar. Bila terlalu besar, dia bahaya untuk nelayan-nelayan kecil, untuk orang yang naik bot. Okey, kemudian bila terlalu kuat, tengok dalam gambar tu, habis bumbung rumah tercabut. Betul tak? Faham? Okey, kemudian awak dah tengok memang tercabut tu, cikgu. pokok pun tak mampu nak tahan angin tu, pokok pun jadi tumbang. Kemudian rumah tu rumah papan macam nak roboh dah kan. Dah sengit rumah tu sebab angin. Okey. So Air bergelora. air jadi bergelora sebab apa? Jadi ombak yang kuat. Bila terlalu kuat macam tu, kalau pergi tepi pantai ombak dia besar-besar. Okey, tengok dekat bawah sekali nota guru tu. Saya kena pergi. Angin yang kencang memberikan pelbagai kesan kepada alam sekitar dan manusia. Contohnya seperti ribut dan ombak besar. So bila angin ni terlalu kuat dia jadi bahaya pula. Bila dia perlahan dia dia menyamankan. Dia membantu kita jadi sejuk, jadi berangin je. Tapi bila terlalu kuat dia boleh mendatangkan bahaya. Okey, kita tengok muka surat 114. Okey, ini adalah kerja awak pada minggu ini. Ini tugasan awak. Ini adalah tugasan awak pada minggu ini. Okey, awak kena buat roket angin. Tengok pada muka surat 114. Tengok muka surat 114 tu. Okey, awak buatlah macam mana roket angin awak. Okey, apa yang awak kena buat? Dengar kelas. Dengar ni. Apa yang awak kena buat? Pertama, buka muka surat 114, tengok bahan apa yang diperlukan, lukiskan ikut daripada nombor 1 hingga nombor 5. Awak buat. Okey, awak ambil gambar ataupun saya lagi suka awak ambil video. Semasa awak buat roket angin tu, awak ambil video atau awak ambil gambar setiap satu langkah tu, kemudian hantar pada saya. Ceritalah sikit ini roket yang saya buat. Okey, lepas tu tunjuk hasil dia. Awak tunjuk sikit video, gambar roket tu terbang. Boleh buat banyak, boleh main dengan adik-beradik awak. Kan? Seronok sambil kita belajar, sambil kita bermain. Boleh tak? Boleh. Okey, jadi orang yang hantar video atau apa yang lengkap proses, tapi saya suka video. Sebab apa? Awak rekod video sikit, kemudian awak cerita apa yang awak sedang buat. So awak layak dapat untuk markah pentaksiran sebanyak TP6. Kalau nak dapat TP6, nak dapat TP6 kena hantar video.
Kalau awak hantar gambar paling tinggi awak boleh dapat TP5. Okay, buat sampailah sampai rekodkan kali 11. Ya Allah. Rekodkan roket tu terbang. Bila awak rekod, awak ceritalah, okey ini roket saya. Macam ni, tengok. Saya jelaskan. Okey, awak ambil gambar daripada awal, awak buat. Kemudian yang akhir sekali awak rekod satu video. Awak cerita, okey ni roket yang saya buat. Awak nak uji. Awak uji, tengok roket tu terbang. Ambil video. So awak hantar gambar dengan video. So siapa yang hantar gambar dengan video pada saya, dia akan dapat TP6. Boleh je. Faham tak macam mana? Awak ambil gambar setiap satu yang awak mula awak lukis, lepas tu awak warna, lepas tu ambil satu gambar, kemudian last kali masa awak nak uji, awak rekod video. Masa nak uji tu awak rekod video, nak uji dia terbang ke tak, rekod video pendek je, seminit pun tak apa. 2 minit pun tak apa, dia terbang, awak tiup roket tu. Bahan-bahan dia. Okey, awak tiup roket tu terbang, awak rekod video, hantar kat saya. So ada gambar, ada video, awak boleh berdapat TP6. Boleh tak? Eh. Faham tak? Kenapa Ashri? Ya Allah, punya bikin. Okey, Ashri kalau mic tu tak boleh cakap, Ashri chat je, Ashri type dekat ruangan chat. Biar cikgu baca. Okey. Sekejap Okey, so tugasan pada minggu ni adalah mencipta roket angin. Boleh tak? Roket. Boleh. Bila nak hantar? Selewatnya pada hari Jumaat minggu hadapan. Boleh? Sampai hari Jumaat minggu depan. Ya, sampai hari Jumaat minggu depan. Sampai kelas kita seterusnya. Ada. Cikgu. Ada lagi. Ya. Sikit lagi nak sampai muka surat baru teknologi. Okey, sampai nak sampai teknologi dah. Okey, kita tengok muka surat 115. Teknologi bagus. Okey, kita dah habis dah topik ni. Kita tengok muka surat 115 kejap last sebelum kita habis kelas kita. Okay, ingat tugasan awak pada minggu ni adalah muka surat 114. Buat roket angin tu. Hantar gambar-gambar semasa awak buat dan hantar video semasa awak uji roket tu terbang. Buat cantik. Dapat awak hantar kat saya dapat 6. Hari ni main. tugasan je ke? Hari ni satu. Hari ni satu tugasan je ke cikgu? Satu je tugasannya. Saya tak bagi kerja rumah, saya bagi projek. Awak buat projek roket. Happy lagi ni. Roket angin. Okey, tengok muka surat 115 bahagian saya ingat. Tengok bahagian saya ingat dalam muka surat 115. Ini adalah ringkasan yang kita dapat. Okey, tengok muka surat 115 bahagian saya ingat tu. Saya besarkan sikit. Besar lagi. Cantik pula. Dah macam mana sakan tu buat sini je. Saya punya besar ni, skrin saya 32 inci. Okey, tengok tengok saya ingat dalam muka surat 115. Okey, yang pertama sumber air semula jadi. Kita dah belajar dah sumber air semula jadi ialah hujan, sungai, tasik, laut dan mata air. Nombor 2, arah aliran air. Okey, kita tahu bahawa air mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang rendah. Kalau daripada tempat rendah ke tempat tinggi, air tidak akan mengalir.
Kemudian kitaran air semula jadi bermula daripada air dia akan berubah bentuk menjadi wap air. Bila dia berubah bentuk jadi wap air, dia akan tinggi dan berkumpul menjadi titisan air dan kemudian berubah menjadi awan. Dan akhirnya dia akan turun sebagai hujan. Kemudian dia kembali jadi air berpusing. Sebab tu kita namakan dia kitaran air. Okey, nombor 4. Udara terdiri daripada beberapa jenis gas seperti oksigen dan karbon dioksida. Kita tahu bahawa manusia dan haiwan memerlukan oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Dan tumbuhan pula memerlukan karbon dioksida dan mengeluarkan oksigen. Okey, nombor 5. Udara yang bergerak ialah angin. Udara yang berbau ialah kentut. Betul. Okey, udara yang bergerak ialah angin. Okey, nombor 6. Kehidupan manusia untuk pertama kita boleh menggerakkan kapal layar. Kalau tak ada angin, gerak kapal layar tu. Kedua, memutarkan kincir angin. Kincir angin tu berpusing. Kincir angin ni boleh menjana elektrik. Okey, ketiga, menerbangkan layang-layang. Kita main layang-layang tu, kalau tak ada angin tak terbanglah layang-layang kita. Keempat, mengeringkan pakaian di ampaian. Walaupun musim panas tapi kalau tak ada tak ada udara, dia lambat, baju akan jadi lambat kering. Pakaian akan jadi lambat kering. Berbanding kalau kita letak di kawasan yang mempunyai angin. Bila kuat angin cepat dia kering. Okey, dan yang terakhir nombor 7, kesan buruk angin pula. Bila terlalu kuat angin yang kencang boleh menyebabkan ombak jadi besar. Mengancam nyawa dan memusnahkan benda. Selalu kita dengar rumah bumbung tercabut lah. So satu, andai kata kelas, ini ialah tips yang dulu masa saya di Kedah. Okay. Masa saya di Kedah, dia banyak kawasan bendang, padi kan, sawah padi. Jadi angin kat situ kuat. Okey, sama juga kalau awak pergi belah Langkap, belah Sungai Manik tu kan. Sembalai banyak kan, banyak sawah padi. Jadi kalau angin kuat, satu cara dia ialah buka semua tingkap dan buka pintu. Kalau awak tengok, angin kuat ni, cakap dengan mak ayah awak, buka pintu, buka tingkap. Supaya angin tu tak terperangkap dalam rumah. Kalau angin tu terperangkap dalam rumah, dia boleh menyebabkan bumbung kita tercabut. So cara dia buka pintu, buka tingkap, biar angin tu lalu. So selamatlah sikit, bumbung tak ada tercabut. Okey, so itu saja. Ada tak apa-apa persoalan kelas? Kalau nak tanya soalan ke apa, boleh tanya sebelum kita tamatkan kelas kita hari ini. So saya ulang sekali lagi, tugasan awak adalah buat pada minggu ni, hantar selewat-lewatnya hari Jumaat minggu depan. Cikgu bagi 1 minggu. So jangan risau. Jangan kelang kabut. Dan yang bestnya, dah buat boleh main. Okey, hantar dekat saya. Okey, hantar kat saya. Kalau awak nak dapat TP 6, hantar kat saya gambar-gambar semasa awak buat dan satu video semasa awak uji. Semasa awak uji. So hantar gambar dan video, awak boleh dapat TP 6. Kalau awak hantar salah satu, awak akan dapat rendah sikit lah. 4 ataupun 5. So itu sahaja. Ada tak apa-apa nak tanya? Ada. Okey, so hari ni kelas kita nak ambil gambar ramai-ramai. Jom semua buka kamera sikit. Tunjuk muka Hansen. Cikgu pun dah lupa dah muka masing-masing. Okey, dah 2 orang dah daripada kelas awak pindah kan? Terbaik. Okey, kejap nak ambil gambar. Okey, senyum semua. Cinta tak buka kamera pula. Tengok yang lelaki ramai hari ni. Perempuan hari ni berapa orang je? 1. Ekor. Perempuan 3 orang je. Okey, tak apa sebab kita ada rakaman. Nanti saya akan hantar untuk diorang tengok balik. Okey, senyum semua.
1, 2, 3. Okey. Okey, hari ni dah boleh ramai hari ni nak balik kampung, nak mentas negeri. Jaga diri elok-elok, jaga SOP jaga kesihatan, jangan sebarang Betul. je. Hari dah nak balik kampung dah ni. Ada ke? Asyri kampung dia jauh. Ayah ada tak sampai Dia. Asyri hari-hari balik kampung rumah opahnya. Saya balik kampung saya. Saya balik. Siapa yang nak balik kampung? Saya memang balik kampung saya. Dah. Saya pun nak balik kampung jauh kan ni, Kampung Kelang Baru. Dia ikut nak balik kampung. Lagi. Balik kampung. Jaga diri semua walaupun dah boleh merentas, dah boleh berjalan tetapi COVID-19 masih ada. Jaga kesihatan okey. Bye semua. Bye. Katanya abang Dadoy. Bye.